Okey, so apa khabar? Dan salam sejahtera. Alright, baik. Okey, so hari ni kita ada special untuk kita punya pagi ni, dan ada perkara yang sebenarnya yang you perlu faham dan anda perlu faham, iaitu setiap hari daripada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat memang sudah didesign untuk kita sama-sama belajar dan juga kita faham apa yang kita buat, kan? Jadi maksudnya kita dalam terutama dalam PKP ni kan, kita dapat apa tu maklumat dilanjutkan PKP, tapi pada sama juga apa yang kita boleh buat ialah iaitu memahami kan macam mana sebenarnya untuk mengambil inisiatif dan juga bersikap proaktif. Jadi dengan sikap proaktif ni kita boleh adakan sesuatu yang sepatutnya lah. Okay, jadi untuk pagi ni kita nampaknya dah ready dan Faisal ada, apa lagi ada? Oh, ada echo Oh, saya tak sure ada echo sebab apa. Okay, tak ada Okay. Okay, mungkin ada, mungkin you dengar dua kali dan sebagainya. Alright, so welcome dan apa khabar dan salam sejahtera. Terima kasih. Kita nampak ada kita punya pun dah yang bersedia dan pada sama juga saya akan onkan ni. Okey, kalau semua dah ready, saya akan mulakan untuk kita punya sesi. So untuk pertama ialah kita akan jemput iaitu Datuk KP dulu kan. Yang kita akan jemput Datuk KP kan untuk memberi sepatah dua katalah untuk kita mulakan pagi ni. Kalau dah bersedia, type sedia kerana saya akan onkan Datuk KP untuk kita punya pagi ni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Saya harap semuanya berada dalam keadaan sihat, selamat ya sejak perintah ya kawalan pergerakan dikuatkuasakan ya. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Azrul selaku moderator majlis kita pada pagi ini ya, sesi yang kita lakukan secara online ya. Saya juga pasti ya rakan saya yang berusaha Encik Jerry Yu juga ada bersama kita iaitu pengerusi ya bagi Nexus Productivity untuk sektor peruncitan dan makanan dan minuman. Dan tidak lupa ini rakan saya yang jauh di utara. Saya pun dah lama juga tak bersua dengan beliau yang berhormat ya Tuan Azman bin Muhammad Yusof Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Tuan ada bersama saya Tuan? Ada, alhamdulillah ada. Alhamdulillah, terima kasihlah Tuan atas segala sokongan ya. Dan saya juga mengalu-alukan ya sokongan yang diberikan oleh rakan kita juga Encik Muhammad Noor bin Maidin ya, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif MICA yang juga kita telah jemput sebagai penceramah jemputan ya, bagi topik hari ini iaitu penghantaran melalui digital platform. Juga rakan saya yang berusaha Dr. Mazlina Ibrahim Shah, pengarah MPC Wilayah Utara, tuan-tuan dan perempuan, para peserta seminar online yang kita adakan melalui webinar ni. Saya mengalu-alu kehadiran semua. Saya mendoakan agar semua sentiasa diberikan taufik dan hidayah sentiasa dalam rahmat ya Allah SWT. Salam sejahtera sekali lagi dan selamat pagi pada semua. Pertama kali saya ingin merakamkan sekali lagi ucapan terima kasih kepada semua peserta seminar yang telah masuk pada hari kedua ya, kerana telah bersama-sama meluangkan masa untuk mengikuti program Jom Digital Anjuran Nexus Productivity bagi sektor peruncitan dan makanan dan minuman serta pejabat MPC Wilayah Utara. Saya juga ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada rakan-rakan lain yang telah bersama-sama dengan MPC di dalam mempromosikan program ini kepada usahawan-usahawan terutama di wilayah utara khususnya kita rakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Abdul Razak bin Jaafar, Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Yang Berhormat Datuk Paduka Amar bin Datuk Syekh Mahmud Naim, Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah. Sekali lagi pada rakan saya rakan kita yang tidak pernah jemu memberi sokongan Yang Berhormat Tuan Azman bin Muhammad Yusof, Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, dan Yang Berhormat Datuk Ahmad Suwaidi bin Abdul Rahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Exco peringkat negeri, ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Datuk Bandar, pihak berkuasa tempatan pihak kerjasama di peringkat negeri serta persatuan-persatuan peniaga dan penjaja di peringkat negeri Tuan-tuan dan perempuan, penggunaan teknologi digital semakin meluas di seluruh negara.
dan ianya amat mempengaruhi kehidupan kita semua sebagai individu dan juga cara kita menjalankan perniagaan. Kerajaan juga telah memulakan inisiatif dan juga telah menggariskan harapan agar negara dipacu oleh ekonomi digital, dan ini sudah pastinya akan dapat menyumbang ke arah pertumbuhan ekonomi negara yang akan tumbuh dengan lebih pesat. Transformasi ini iaitu ke arah ekonomi digital hanya dapat kita realisasikan atau kita jayakan jika kita sebagai rakyat melibatkan diri dalam budaya digital dengan mengambil bahagian melibatkan transaksi digital serta menjadikan penggunaan teknologi digital sebagai gaya hidup. So ini sebagai kita sebut sebagai is a norm is a norm that we would like to make it as a culture. Jadi kalau ini kita jadikan sebagai sebahagian dari aktiviti keseharian, dia bukan lagi akan menjadi sesuatu yang harus kita lakukan, tapi dia akan jadikan sebagai satu norma ataupun budaya dalam kehidupan kita seharian. Sebagai contohnya penggunaan e-dompet, e-bayaran, QR code dan sebagainya. Malah inisiatif kita pada hari ini yang kita adakan seminar ini secara online, itu juga sebahagian daripada usaha untuk meletakkan negara ke arah landasan sebagai ekonomi yang berlandaskan digital. Pelbagai inisiatif juga telah dan sedang dipergiatkan untuk memperkasakan rakyat Malaysia meneroka bidang teknologi disruptif seperti Internet of Things, artificial intelligence, robotik dan juga e-dagang. Dan kita mengharapkan akan lahir lebih ramai lagi usahawan digital tempatan yang sudah pasti akan dapat melonjakkan pertumbuhan ekonomi negara. Tuan-tuan dan puan-puan kewujudan pelbagai segmen e-dagang di Malaysia juga telah mengubah landscape gaya membeli belah di negara ini. Dan perubahan ini sudah semestinya akan membantu dan menggalakkan perkembangan yang sihat di mana lahirnya begitu ramai usahawan alah baru di atas talian dan ini melibatkan segenap lapisan masyarakat, bukan hanya di kalangan pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi, melibatkan juga suri rumah yang mengambil kesempatan dengan peluang yang ada. Belia-belia manakala peniaga-peniaga yang sedia ada mula beralih daripada offline kepada online. Perkembangan ini memberikan prospek cerah khususnya terhadap pembangunan ekonomi digital. Malah wawasan kemakmuran bersama WKB 2030 ataupun Shared Prosperity Vision juga turut menggariskan pentingnya ekonomi digital ini sebagai pemacu kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, tahun 2020 iaitu pada tahun ini merupakan tahun akhir ataupun pusingan akhir rancangan Malaysia ke-11 tahun yang terakhir, dan ianya membuka 1001 cabaran dan termasuk juga cabaran baru di mana bukan hanya Malaysia tetapi ekonomi dunia secara global menerima kesan daripada wabak coronavirus ataupun singkatannya COVID-19. Marilah kita bersama-sama membantu usaha kerajaan termasuk juga menyokong segala aktiviti yang dijalankan oleh frontliners mereka yang berada di bahagian hadapan iaitu kaki tangan para doktor, para jururawat Kementerian Kesihatan termasuk juga anggota keselamatan daripada pihak polis, anggota tentera, rela dan sebagainya, termasuk juga beberapa agensi kerajaan yang lain, termasuk juga golongan atau persatuan sukarela mereka yang telah secara sukarela juga menawarkan diri untuk bantu. Kita menyokong usaha mereka, kita bersama-sama menangani pandemik COVID-19 ini yang sedang melanda seluruh dunia. Dan alhamdulillah saya melihat pada data yang sentiasa dikemasginikan dan dilaporkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan sendiri, alhamdulillah Malaysia adalah salah sebuah negara yang kita lihat dari segi keberkesanan kita menangani wabak ini agak cukup membanggakan. Dan insya-Allah kalau kita melihat kepada data-data
contohnya bilangan laporan kes yang dilaporkan mereka terlibat dengan virus ini, tetap termasuk juga bilangan jumlah mereka yang telah pulih dan juga mereka yang sedang dirawat sebagainya. Data-data ini sudah tentu dapat membantu negara kita menangani wabak ini dengan lebih berkesan. Dan daripada data ini juga kita dapat melihat sama ada Malaysia juga akan menjadi sebuah negara yang mungkin antara yang pertama juga yang berjaya keluar daripada pandemik ini. Lagi awal kita berjaya keluar daripada situasi COVID-19 yang sedang melanda seluruh negara dan juga seluruh dunia. Sekiranya kita berjaya melalui dan kita berjaya memulihkan sepenuhnya, lebih baik bagi negara kerana terlampau banyak sangat kekangan akibat pandemik ini. Dianya boleh memberi kesan terhadap pertumbuhan ekonomi negara, perkembangan perniagaan. Sudah tentunya ia memberi kesan kepada peluang-peluang pekerjaan yang mereka yang dalam kerja. Kita boleh hindarkan daripada diberhentikan. Syarikat-syarikat akan terus menjalankan perniagaan, boleh mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini juga boleh digunakan oleh kerajaan dalam bentuk cukai bagi kita membiayai pembangunan negara, termasuk juga pembangunan infrastruktur dan juga pembayaran gaji anggota perkhidmatan awam. Jadi situasi ini bukan hanya melibatkan sektor perniagaan sahaja, sudah tentu sekiranya ia berlanjutan dan kita harap kita akan sama-sama memberi sokongan dalam menangani wabak ini dan memulihkan negara sepenuhnya dan mengeluarkan kita daripada pandemik yang sedang dihadapi. Jadi saya merayu kepada semua, saya mengambil kesempatan ini untuk kita semua terus berada di rumah, stay at home tapi tidak semestinya berada di rumah tanpa kita melakukan sesuatu yang produktif Stay at home, work at home, but remain productive. Stay at home, work at home, and yet we remain actively productive. Gunakan masa yang terluang, masa inilah kita boleh membaca, dan kita juga boleh gunakan teknologi sebagaimana yang telah kita buktikan pada hari ini. Kita masih menjalankan inisiatif kita sebagai biasa dengan menggunakan teknologi digital. Malah dalam konteks MPC sendiri, kita mengadakan mesyuarat mingguan dengan pengarah-pengarah dan timbalan pengarah, termasuk pejabat-pejabat wilayah sendiri, sebab kita nak pastikan aktiviti yang kita rencanakan terus berjalan dan pada masa yang sama juga kita melakukan pemantauan, termasuk mendapatkan maklum balas isu-isu yang sedang berlaku on ground daripada pengarah dan kawan-kawan kita yang berada di seluruh negara. Dan ini semua kita lakukan dengan menggunakan teknologi. Dan bagi memastikan Ketua Pengarah MPC sentiasa berhubung dengan seluruh warga MPC di seluruh negara, kita juga mengadakan amanat Ketua Pengarah MPC setiap hari Jumaat. Kalau mesyuarat pengarah setiap hari Isnin, amanat KP MPC setiap hari Jumaat. Dan KP akan memberikan amanat khususnya perkembangan yang sedang berlaku dan maklumat yang kita dapat daripada pihak pengurusan ataupun pengantaruh stakeholders, sama ada daripada ahli lembaga pengarah MPC sendiri ataupun daripada pihak Kementerian MIPI sendiri, daripada KSU. Keputusan yang kita buat dalam mesyuarat pengurusan tertinggi MIPI juga, semua maklumat ini akan digunakan oleh KPMC MPC untuk disampaikan dan dikongsikan bersama dengan warga. Dan kita juga menggunakan sesi ini juga untuk mendapatkan maklumat daripada seluruh warga, apakah masalah yang dihadapi, apakah perkembangan yang berlaku, dan apakah isu-isu yang kita sedang menghadapinya, dan apakah tindakan yang boleh kita jalankan atau kita tangani secara bersama. Baik, jadi bagi pihak MPC tagline kami ialah stay home, work home, stay home, work from home, and remain actively productive. Kita boleh terus menjadi warga yang produktif, tidak kira di mana kita berada, sebab kita ada teknologi yang boleh membantu kita dalam melaksanakan aktiviti kita.
Jadi saya juga ingin menyeru agar semua mereka yang terlibat dengan program-program penganjuran MPC malah kita setiap hari juga melalui unit HRD MPC kita juga menganjurkan program capacity building kita mengada perkongsian amalan terbaik, kita mendapatkan penceramah-penceramah di mana pegawai MPC sendiri mengikuti program-program ini daripada rumah. Dan program-program ini juga melalui Nexus seperti yang kita buat pada hari ini juga. Kita ada 9 Nexus, mereka terus aktif menggunakan teknologi digital dengan menjalankan program-program bagi ahli-ahli dalam sektor masing-masing khususnya kalau kita lihat pada hari ini kita mendapat pelibatan daripada Nexus Retail Food and Beverage Retail Food and Beverage dengan kerjasama pihak MPC kita menjalankan program ini bagi kumpulan SME berkaitan dengan digital teknologi. Jadi saya mengharapkan kalau kita dapat memanfaatkan masa yang kita sentiasa ada dengan sebaiknya daripada rumah, dan saya juga menyeru semua untuk menjadi rakan Facebook MPC bagi mendapatkan maklumat-maklumat terkini program-program anjuran MPC di seluruh negara. Harapan saya para peserta yang telah mendaftar dengan program ini supaya mereka terus setia mengikuti program Jom Digital yang masih berbaki 2 hari lagi, dan insya-Allah kehadiran tuan-tuan dan puan-puan di dalam majlis ilmu ini akan mendapat keberkatan, dan saya yakin ilmu yang diperolehi melalui program ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk merangka strategi-strategi baru agar perniagaan tuan-tuan dan puan-puan terus berdaya saing dalam menghadapi cabaran ekonomi pada hari ini Saya juga ingin berkongsi sedikit wonders that could be done by teknologi digital ini as an enabler Contohnya sejak perintah perintah kawalan pergerakan ataupun movement restriction order MCO diperkenalkan sejak 18 Mac MPC sendiri telah menganjurkan hampir 40 webinar kita menjalankan seminar yang melibatkan pihak industri dan juga agensi-agensi kerajaan dan kita lakukan ini semua melalui digital teknologi Maknanya kita masih boleh meneruskan aktiviti kita tidak kira di mana kita berada. Dan termasuk juga syarat-syarat yang dijalankan oleh warga MPC sendiri melalui unit-unit bahagian masing-masing termasuk pejabat wilayah hampir saya boleh katakan tidak kurang daripada 130 syarat yang telah kita jalan sejak 18 Mac. Ini menunjukkan bahawa kita masih terus bekerja. Lockdown yang diumumkan oleh pihak kerajaan bukan bermaksud ianya kita anggap sebagai is a break away from office work No Ini bukannya untuk kita anggap sebagai cuti yang diberikan oleh pihak kerajaan dan tidak melakukan apa-apa. Dan ini sebenarnya lockdown ini kerana kita ingin kita hendak orang kata menghentikan infection chain atau perantaian jangkitan dengan mengamalkan jarak sosial, iaitu social distancing dan kita diminta untuk berada di rumah bukan makna tidak melakukan apa-apa, tapi kita boleh terus menjalankan aktiviti seharian kita dengan menggunakan digital teknologi. Jadi inilah sebenarnya yang ingin kita syaratkan bagi semua peniaga, bagi semua organisasi perniagaan, khususnya pihak SME untuk bersama-sama orang kata embrace digital technology as a way of doing business. Whether it involve payment, sama ada melalui proses pengeluaran, sama ada melalui komunikasi, sama ada melalui sama ada menjalankan tawar menawar, sama ada melakukan komunikasi, mesyuarat, strategic planning dan sebagainya, boleh kita jalankan dengan semua pihak, bukan hanya dengan pelanggan kita, bukan hanya dengan anggota dalam organisasi kita, dalam syarikat kita, malah dalam kita berkongsi
sebahagian daripada maklumat-maklumat berkaitan dengan perniagaan itu sendiri dapat kita terus jalankan dengan menggunakan teknologi digital. Ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua, khususnya setiausaha kerajaan negeri yang berhormat dan bersama kita dalam sesi ini ialah setiausaha kerajaan negeri Perlis sendiri, Tuan Azman Yusof. I really appreciate your commitment and also your support. And of course to all those SME businesses out there, the champion for the productivity nexus for retail, Encik Derek Yo, and the Nexus Governing Committee, warga MPC Pulau Pinang, NRO yang dipimpin oleh Dr. Mazrina Ibrahim Shah. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada semua peserta. InsyaAllah kalau kita sama-sama bersatu, kita bersama-sama terus melaksanakan tanggungjawab kita sebagaimana yang saya nyatakan, tidak kira di mana kita berada, daripada rumah ke di mana-mana, tapi kalau kita masih get connected through internet technology and all that, I think we can still continue to be productive, we can still contribute, we can still make sure the economy of the nation continues to grow. Tapi yang lebih penting dalam kita menangani isu yang kita hadapi sekarang ni, kita juga harus membuat persiapan apa yang kita sebut sebagai post PKP atau post MCO effect sebab lepas berlakunya nanti ataupun selesainya pandemik COVID ini, semuanya dalam keadaan baik dan kerajaan juga mungkin uplift ataupun lift up menghentikan perintah PKP ini. Saya jangkakan akan berlaku banyak lambakan dari segi permintaan. Kita akan lihat jalan-jalan akan perosak sebab semua warga akan sibuk untuk menjalankan urusan seperti biasa. Khususnya pihak SME, anda juga harus bersedia kerana when you have surge of demand, surge of request, surge in terms of product required from your customers, I think we may not be having luxury of time to respond slow. I think we should be ever ready. I think we have to start thinking from now. We should use this time to re-strategize, look at the way that we do things, look at our pricing strategy, look at our processes and procedures, look at our marketing strategy, look at into your marketing portal and all that. This should be the time. And again, everyone, I thank you all for all your support and contribution. Saya amat menghargai dan kita sama-sama mendoakan agar negara kita ni akan berjaya melalui pandemik sedang kita hadapi, dan pada masa yang sama juga negara akan terus maju, peningkatan produktiviti akan terus berlaku dengan menggunakan teknologi sebagai faktor enabler yang akan membantu kita dalam menjalankan perniagaan. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan selamat berjaya, selamat berseminar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih pada Datuk Latif. Terima kasih banyak-banyak atas ucapan tersebut. Okey, terima kasih Datuk. Nanti mungkin kita akan jumpa lagi untuk akan datang. Baik, terima kasih sama-sama Okey, terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, dan panjang lebar Datuk sebenarnya untuk menerangkan betapa pentingnya sebenarnya isu digitalisasi dan dalam tempoh MCO ni ataupun PKP ni. Okey, sekarang ni kita di talian bersama dengan YB Tuan Azman. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas Semua jelas? Jelas Okey. Okey, baik YB. Silakan YB. Ya, saya pun tak fikir untuk masa yang panjang sebab tadi pun banyak telah pun ditegangkan oleh Yang Berbahagia Datuk KP sendiri, Datuk Abdul Latif. Tapi saya nak mengucapkan tahniah dulu terlebih dahulu kepada Yang Berbahagia Datuk Abdul Latif dan juga pihak MPC, wakil daripada wilayah utara Dr. Mazrina dan juga penganjur bersama iaitu Nexus dan juga Relails kerana telah menganjurkan seminar ini secara menggunakan digital platform lah. Saya rasa ini penting bagi pihak Kerajaan Negeri Perlis. Kami amat mengadu-adukan program seumpama ini untuk kita perbanyakkan dan teruskan kerana diperhatikan bahawa masyarakat di Perlis juga amat dahaga untuk mendapatkan perkara-perkara baru dalam konteks digital platform ni. Tidak dinafikan
dalam kumpulan usahawan kita sendiri pun kita melihat mereka sekarang ni pun dalam kumpulan-kumpulan WhatsApp group pun sentiasa berkongsi maklumat bagaimana untuk melaksanakan perniagaan masing-masing secara online dan sebagainya ketika kita menghadapi PKP inilah. Alhamdulillah apa yang berlaku pada hari ini kebanyakannya telah mula sedar bagaimana perkhidmatan secara online ini harus diperjuangkan walaupun konsepnya telah pun diperkenalkan sejak sekian lama, tetapi dipercayai bahawa dengan apa yang telah kita alami pada hari ini, ia menunjukkan bahawa terdapat kepentingan untuk menggunakan digital platform sebagai salah satu daripada urus niaga kita lah. Saya melihat seminar ini nanti akan banyak membantu usahawan, mungkin termasuk juga kepada kumpulan-kumpulan peniaga yang biasa tentang mengenal erti konsep apa yang dimasukkan sebagai digital marketing, digital platform, e-marketplace, e-bayaran dan sebagainya. Cuma apa yang kita mengharapkan dalam konteks ini ialah kalau boleh kita melihat juga program-program yang berbentuk pengurusan perubahan, iaitu macam ni change management yang berbentuk kepada kumpulan sasar, contohnya di antara usahawan itu sendiri dan dalam masa yang sama kepada masyarakat. Sebab dalam konteks ekonomi dia ada supply and demand. Kalau kita menyediakan supply dalam bentuk fasiliti teknologi tetapi demandnya tidak begitu faham tentang bagaimana teknologi itu nak digunakan, maka ini akan menimbulkan sedikit masalah. Sebab itu dalam konteks Kerajaan Negeri Perlis, kita pun sedang berusaha untuk menghasilkan satu dokumen, kita panggil Plan Digital Place, yang mana ianya akan lebih menyeluruh, merangkumi semua agensi kerajaan, pihak swasta dan juga masyarakat. Bagaimana kita hendak memastikan digital teknologi ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak. Jadi konsep supply and demand itu haruskan diberikan keutamaan dan saya percaya kerjasama dengan pihak MPC pastinya akan memberikan ruang kepada masyarakat Perlis untuk bergerak sealiran lah dengan mereka yang mungkin telah pun banyak pengetahuan tentang digital teknologi ini, khususnya di kawasan Lembah Kelang. Kita lihat dari segi ilmu ni kita tak boleh tertinggal jauh. Kita masih boleh merapati dan dengan harapan kita kerjasama dengan pihak MPC ini akan dapat membantu. Satu perkara lagi dalam konteks perniagaan online ini juga, dia bukan tertakluk hanya pada perniagaan yang berbentuk apa kata orang tu barangan-barangan biasa malah mereka yang terlibat dalam bidang hartanah, kewangan, insurans dan juga yang lain-lain itu boleh juga mengambil ruang dan peluang dalam konteks digital transformation ini untuk memastikan perkhidmatan itu dapat dilakukan secara yang terbaik. Tak lupa juga di Perlis ni kita tidak menafikan hak ataupun keupayaan pihak-pihak kumpulan petani, peladang, pekebun, pengusaha ladang harum manis, semuanya boleh melakukan usaha-usaha melalui perkhidmatan secara online. Cuma sekarang ini apa yang kita perlu lakukan adalah pendedahan. Pendedahan ini perlu, sebab itu dalam fasa pertama Plan Digital Place yang akan kita hasilkan di penghujung tahun ini, ia lebih memberatkan kepada perubahan pengurusan ataupun kita buat change management lah untuk mereka lebih sungguhnya mengetahui apakah yang perlu dilakukan. Sebab kalau hari ini kita tengok kan beramai orang menawarkan platform masing-masing untuk mempasarkan produk melalui platform digital. Tapi kita kena tahu bahawa kadang-kadang ada juga pihak-pihak tertentu yang memiliki kesempatan untuk menggunakan kumpulan-kumpulan ini untuk kepentingan mereka. Jadi harus diingat bahawa kita mesti berhati-hati dan memilih platform yang sebenarnya rasmi dan juga selamat. Elemen keselamatan digital adalah satu elemen yang penting. Jadi saya percaya forum yang diperkenalkan oleh pihak MPC ini satu forum yang baik dan saya amat mengharapkan sekali lagi kepada pihak MPC melalui MPC Wilayah Utara, Dr. Mazlina sentiasalah perkataan tu membawa program-program baru kepada Perlis dan saya berikan jaminan Kerajaan Negeri Perlis akan sentiasa memberikan sokongan. Itu saja saya ucapkan tahniah sekali lagi kepada pihak MPC, tahniah sekali kepada Yang Bahagia Datuk, Ketua Pengarah dan diharapkan program ini berjalan dengan berjaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Tuan Azman. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Dan kita akan jumpa lagi untuk akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Okey, dan kita sekarang ni dalam seterusnya, dalam agenda seterusnya dan insya-Allah kita akan mulakan. Saya sikit sebanyak saya nak kita akan mulakan kita punya sesi hari ini. Saya akan kongsikan sedikit mengenai kita punya agenda hari ini. Okey, sekejap .
Okey, pada masa sama juga saya akan sharekan skrin saya sekejap sementara. Okey. So, kalau you nak nampak dan juga you nak jelas, iaitu apa yang kita berlaku sekarang ialah kita berlaku digital pemasaran, kan, penghantaran melalui platform. Jadi hari ini kita akan fokuskan kepada iaitu penghantaran melalui digital platform pula. Jadi Maika kan akan menerangkan pada you dan pada sama kita akan buka sesi iaitu perkongsian masa ke masa dan hopefully kita boleh jelaslah dari segi apa yang kita nak lakukan. So kalau dah ready, semua type ready sebab kita akan nak mulakan sekarang dan silakan. Terima kasih banyak-banyak dan pada sama juga kita akan bersama dengan Encik Noah. Kan? Encik Noah daripada iaitu Maika. Okey. Alright, tanpa lengahkan masa lagi silakan Encik Noah untuk menjalankan webinar dan boleh mula untuk share screen. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi kepada semua. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih kepada MPC kerana menjemput Maika untuk memberikan penerangan berkenaan dengan digital platform e-dagang dan juga e-hailing yang kami sudah ceburi sejak 2018 dan pada tahun ini kita akan memulakan platform kita yang baru. Sebelum ni platform kita nama Maika dan kita akan transform untuk platform yang baru iaitu My Life. Kita share screen. Dia kata kita share screen. Okey, untuk share screen tu boleh klik di video tu, okay. adakah gambar tu? Okay. Saya difahamkan pihak MPC akan share screen. Okey, tak apa. Saya akan share screen saya. Okey, minta maaf mungkin ada maklumat saya. Kita gunakan sebagai backup. Kalau perlu kita boleh on kan? Okey, terbaik. Okay. Pilih, kalau boleh pilih application window. Right. Okay. Pada application window. Okey, nampak Nampak memang jelas. Okey. So kita mulakan dengan perjalanan pasal digital platform yang kami mulakan iaitu pada tahun 2018 kita mulakan digital platform untuk pengangkutan iaitulah Maika. Kita memulakan digital platform ini ketika itu kita ada pesaing di masa itu ada Uber, ada Grab dan kita melihat mereka ni giant dalam industri e-hailing ataupun ride sharing di Malaysia sebab mereka telah berada dalam pasaran daripada tahun 2013 hinggalah 2018 dan saya sendiri pun pernah mencuba memandu Uber dan Grab untuk mendapatkan feeling of the business dan saya mendapati bahawa business platform digital ini adalah satu benda yang harus diceburi dan ia memberikan keuntungan kepada tiga pihak sama ada pengguna ataupun pemandu dan juga pihak syarikat aplikasi itu sendiri. So dia menggunakan konsep win-win situation. Dan seterusnya kami memulakan profit sharing kami dengan pihak driver itu pada bulan Ogos kita start charge. Ogos 2018 kita start mengambil keuntungan daripada pemandu. Maknanya daripada permulaan Maika lebih kurang dalam bulan 2 memulakan operasi daripada bulan 2 Februari 2018 hingga bulan 8 kita boleh katakan kita tak mengambil sebarang commission daripada pihak pemandu. So pemandu bila bawa Maika dia dapat tempahan tu yang bernilai RM80 lah, RM80 tu dia punya.
Tapi bermula 2018 bulan Ogos kita mengambil komisen itu sebanyak 15%. So kalau maknanya akan mulai bulan Ogos 2018, kalau tambang tu RM100, kita akan ambil RM15. Dan pemandu akan ambil RM85. Itu bermula kita menggunakan konsep sharing the profit. Dan di situ pun alhamdulillah kita berkembang dan kita terus menjanakan pemasaran, menjanakan operasi, dan untuk mengetahui semua bahawa operasi MICA ini, e-hailing MICA ini, dia ada di seluruh Malaysia daripada Bandar Tawau hinggalah ke Pulau Langkawi. Setiap bandar besar, Tawau, Sandakan, Kota Kinabalu, Bandar Keningau, Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Johor Bahru, Batu Pahat, Muar, dan sampailah Manjung, Temerloh. Mereka ada. Dan kita ada pemandu kita yang online di sana, dan siapa pun boleh buat turun aplikasi mereka dan boleh dapatkan kenderaan yang ingin diperlukan. So itu adalah berkenaan dengan permulaan kami membuat operasi e-hailing MICA. Dan alhamdulillah setelah 2 tahun kita beroperasi, dan pengguna kita telah mencecah hampir, pengguna aktif kita, downloaders kita lebih kurang 2.8 juta sekarang ni yang telah download aplikasi MICA di kalangan pengguna. Secara aktifnya kita dapat lihat dalam dua sistem tu ada hampir 1 juta lebih lah yang menggunakan aplikasi MICA ni. On off, kadang-kadang bila dia perlukan dia pakai. Ada yang pengguna tegar, ada yang pengguna tidak tegar, ada yang pengguna baru, ada pengguna berkala, dan ada yang dia tak nak pakai. So macam-macam. So kita sentiasa menekan daripada CRM, Customer Retention Management, iaitu untuk mengekalkan kualiti kita supaya pihak pengguna satisfied dengan servis yang diberikan. So tentu ianya bukan satu benda yang mudah, dan kita mempunyai talian call center kita adalah 24 jam untuk melayani sebarang aduan daripada pelanggan. Begitu juga dengan pemandu. Malahan dalam sistem aplikasi MICA juga kita ada SOS button. Sekiranya ada apa-apa kecemasan, boleh tekan SOS button untuk mendapatkan bantuan segera daripada telefonis kami. Begitu juga daripada akan sambung terus talian tuan tu dengan pihak polis. So kita ada security, sebab maklumlah apabila naik MICA ni dia macam taksi lah. So bila ada apa-apa emergency boleh tekan. So kelebihan bila kita menggunakan e-hailing, tak kira lah MICA ke Grab ke kan, seperti Grab ke pihak pesaing kami, kelebihan dia sistem tu secure. Kat mana driver pergi, kat mana driver bawa lari ke, ataupun ada berlaku apa-apa isu, sistem tu track. Dia track perjalanan tersebut. Malahan ada kes pemandu yang pernah buat apa, pecah amanah dalam syarikat dia, dan dia memandu MICA. Pihak polis menggunakan MICA untuk mengenal pasti kat mana pemandu itu berada. Akhirnya pemandu itu dapat ditangkap dengan bantuan kami. So nak dikatakan bahawa jaringan keselamatan yang dibuat dalam sistem MICA ni alhamdulillah insya-Allah boleh saya katakan selamat, dan kita sentiasa memantau supaya sekiranya ada berlaku apa-apa permasalahan dari sudut jenayah ataupun salah laku di kalangan pemandu, kita sentiasa pantau. Itulah pentingnya kita ada call center, dan juga malahan kita juga ada support sistem daripada email. Tuan email dengan MICA, support@mica.asia, insya-Allah dalam 5 minit lagi akan orang reply. So kita punya sistem support kita.
So ini untuk memastikan sekiranya ada apa-apa aduan dapat direspon dengan secepat mungkin. Dan setelah 2 tahun kita boleh katakanlah MICA dari segi penggunaan dan juga keluasan perkhidmatan kami, kita adalah nombor 2. Pertama sekali Grab, sebab itu syarikat yang besar. Kedua MICA dari segi penggunaan untuk e-hailing. Dan pada masa itu pun, pada masa sebelum ini pun kita sudah memikirkan untuk mengembangkan MICA ni dengan pelbagai platform yang lain untuk dipakai guna oleh orang ramai, iaitu kebanyakannya berbentuk utility ataupun cashless, konsep cashless. InsyaAllah kita ke arah situ, dan sebelum kita ke arah full cashless, kita bekerjasama dengan pihak Tashengo, untuk kita gabungkan e-wallet Touch and Go dengan MICA. So apa-apa tambang boleh dibayar menggunakan Touch and Go e-wallet. Begitulah yang kita akan lakukan untuk aplikasi kita yang lain. So aplikasi kita yang lain tu, ini adalah aplikasi kita yang paling baru, iaitu My Life. My Life, connecting your life. Maknanya kita ada aplikasi untuk penghantaran makanan. Kita sebut My Makan, yang mana kita hanya menghantar makanan yang halal saja. Dan kita ada penghantaran barangan, itu My Express, dan juga kita ada My Shop yang menjadi hub untuk e-dagang, platform menjual barang. Kita bukan jual beli, tapi kita cakap menjual, sebab untuk orang beli barang. Kita tidak membuka My Shop ni untuk para peniaga meletakkan barangan dulu. Kita permulaan ni kita akan meletakkan barangan kita saja, yang kita work dengan few vendor yang orang kata lebih secure. Ini nanti kita akan teranglah di dalam slide yang seterusnya. Bermula bulan April ni, insyaAllah kita akan melancarkan aplikasi kita My Life. InsyaAllah dalam minggu hadapan, dalam 18 hari bulan April, kita akan melancarkan aplikasi My Life. Dalam aplikasi My Life ni dia ada 3 function: My Shop, My Makan, My Express. Dia macam Grab juga. Download Grab, akan ada Grab Food, ada Grab Mart, kan? Tapi kita ada My Life, kita ada My Shop, My Makan, My Express. Hanya beza kita dengan Grab dia meletakkan Grab Transport tu dalam Grab. Tapi kita meletakkan My Life dalam satu platform, MICA dalam satu platform, tapi syarikat yang sama. Itu beza dia. Pasal tu kita ada slide ni. MICA satu platform, My Life satu platform. So nanti mulai 18 hari bulan dah boleh mula download dekat App Store atau Google Play My Life. Download My Life akan dapat My Shop dan Makan, My Express secara serentak. So kita aim jugalah macam mana kita aim untuk Grab Food, untuk dalam e-hailing sebagai nombor 2. InsyaAllah kita juga aim to be number 2 super app after Grab. Bila kita katakan super app, the meaning of super app ni maknanya dalam satu aplikasi dia ada pelbagai aplikasi di dalamnya. Dan insyaAllah kita akan ada My Laundry, My Pharmacy, apa lagi yang kita akan insyaAllah kita akan masukkan lagi. Contoh My Workshop, things like that lah, kan. So banyak lagi yang kita boleh masukkan di dalam satu aplikasi. Tapi kita mulakan My Life ni dengan penghantaran makanan dan juga penghantaran barangan.
So bila kita kata penghantaran makanan tu dia mempunyai ciri yang tersendiri yang kita sekarang terangkan akan datang ni. So kita ini adalah lakaran terhadap aplikasi yang kita akan lancarkan pada 18 bulan ini, My Life. So kemampuan tracking orders. So bila kita kata track order, automatic bila kita nak order satu makanan, sistem geofencing itu akan tahu kat mana kita berada. Ya. So bila kita akan kalau kita kata saya berada di Shah Alam, automatik dia akan letakkan kita berdekatan dengan restoran yang berdekatan di tempat kita berada. So katakan kita berada di Rawang, kat Rawang. So kat situ dia hanya dapat detect restoran yang berada di situ saja. So itulah kegunaan geofencing. So kita punya geofencing yang kita letak adalah 10 km. Sebab ikut PKP sekarang ni kan, kita letak 10 km, sebab masa kita ikut PKP 10 km. Dan insyaAllah bila PKP dah buka dan sebagainya, mungkin kita akan buka besar sikit, 15 km kan. Seorang, katakan orang daripada macam saya Shah Alam nak order daripada Subang, dah boleh dah. Tapi sekarang tak boleh sebab jarak dia agak jauh. So hanya boleh dapat yang Shah Alam lah kan. Dan kaedah pembayaran. So kaedah pembayaran pada masa kini, terutama bila PKP ni, kita dah tahu dah contactless. Ayat yang kita pakai ni contactless. So tak nak bersentuh langsung. So bila tak bersentuh tu, kita mana cashless lah. Sama ada cashless tu, kalau boleh kad tu pun kita tak nak pakai. Kita pakai e-wallet. So e-wallet ni senang sebab dia akan scan. Kita punya phone punya QR yang dipaparkan, contoh Tashenggu dari QR Tashenggu e-wallet dia akan di-scan oleh pihak pekedai. Dan pihak kedai akan scan, okey ini harga RM80, dia scan. So transaksi RM80 itu akan berlangsung dan complete lah. So itu kelebihan dia. So untuk MyCar, untuk My Life, kita ada beberapa kaedah pembayaran. Pertama sekali, boleh bayar melalui cash. Dan di mana kita cash ni akan datang akan jadi agak tradisional lah kan. Kedua, kita ada pembayaran menggunakan kad kredit. Ketiga, kita ada Tashenggu wallet. Dan kita sebenarnya bila kata Tashenggu wallet, sebenarnya kita jadikan Tashenggu wallet ni sebagai kita punya primary wallet kita. Ini kerjasama yang kita dah buat dah kan, primary wallet. Walaupun kita di dalam roadmap MyCar ni, My Life ni, kita akan mewujudkan e-wallet kita sendiri. Tapi buat masa ni kita bekerjasama dengan Tashenggu. Dan rating and reviews dalam app ni juga boleh review memberi rating terhadap restoran, memberi rating terhadap pengguna juga, boleh review terhadap pengguna dan juga boleh review terhadap restoran. Dan sudah tentu apabila kita nak dalam kita nak isi dalam database, ada beberapa perkara penting yang kita perlu adalah profile management, dan juga ini adalah berkenaan dengan ciri-ciri yang ada dalam partner companion. Partner companion maknanya ini adalah data yang akan dimasukkan ke dalam data vendor. Vendor ni restoran lah. Kalau yang ni kita yang pertama, slide sebelum ni saya cakap berkenaan dengan customer app. Ni berkenaan dengan customer, pelanggan dia tidak ada apa-apa, tapi dia ada Android, dia akan download app pelanggan, customer app. So dia akan dapat berinteraksi menggunakan customer app. Manakala vendor ataupun partner, kita akan bagi mereka, kata di sini ada pengusaha restoran, kita akan bagi mereka satu aplikasi, dia akan download juga satu aplikasi yang kita panggil partner companion,
My Life, dan di situ dia boleh dia kena isilah profile management dia, nama dia, syarikat dia, dah screening typhoid ke belum, apa sajalah. Dan juga dia boleh menentukan apa nama bila time operasi dia, sama ada stok masih ada lagi dan sebagainya. Itu adalah fungsi yang kita adakan dalam apps vendor ataupun partner, dan dia juga dapat melihat berapa yang dia untuk. Okey, sekejap. Jadi apa yang kita buat sebenarnya, satu benda yang bagus yang nampak dalam tempoh PKP juga ialah mendigitalkan kan secara individu dan juga transform cara bisnes yang sesuai. So jadi ini adalah perkara yang saya berpendapat ialah penting kan untuk kita sebenarnya lihat dan juga jelas bagaimana sebenarnya untuk kita laksanakan iaitu program-program yang melibatkan digital. Dan hari ini kita bercerita mengenai MyCar kan. Semalam kita cerita pasal digital pemasaran, kan kita cerita pasal juga kita mengikut kepada influence marketing daripada Shusivit dan juga lain-lain, dan sekarang ni kita sedang bercerita MyCar. Jadi pada yang sama juga kita akan tengok itu apakah pilihan-pilihan teknologi kan. Ada pelbagai teknologi yang kita gunakan, ada pelbagai teknologi yang sesuai. Saya sambung balik. Ini berkenaan dengan partner companion. Partner companion ini adalah sistem yang ada kita bagi, yang kita akan berikan kepada restoran ataupun pengusaha untuk dia kontrol segala pun boleh ubah dalam sistem penjualan. Sekali ada profile management, maknanya dia kena, itu adalah profile restoran kata contoh restoran ABC, lepas tu dia boleh set pukul berapa dia nak buka, apa dia nak jual hari ni, dan apa nama, dan sama ada stok ada atau tidak. Dan dia boleh, last sekali dia boleh track pendapatan dia, sama ada pendapatan harian dia, mingguan dia atau bulanan dia. So kita akan berbincang dengan pihak restoran berapa komisen yang dia akan, berapa komisen yang My Life akan, My Makan akan ambil, dan berapa yang dia akan dapat, berapa kita akan dapat, dan macam mana kita nak mengurangkan kos harga dan sebagainya. Itu kita akan berbincang. Saya akan terangkan dalam slide seterusnya. Dan di sini ini untuk pihak kita. So di samping food delivery, kita boleh buat farmasi delivery, kita boleh buat penghantaran barang runcit, dan juga parcel delivery. Mana saya nak terang pasal khusus untuk aplikasi penghantaran makanan. So bila kita cakap aplikasi penghantaran makanan ni, actually dia bukan beli makan dan hantar. Actually bila kita sebut My Makan, aplikasi penghantaran makanan ini, dia adalah termasuk dengan pengiklanan sebenarnya yang tuan-tuan atau pihak restoran boleh buat kepada orang ramai melalui apps My Makan ni kan. So konsep yang kita tekankan, My Makan ni dia adalah penghantaran makanan melalui halal food daripada pihak pengeluar, sama ada pengeluar tu restoran ataupun food truck ataupun niaga tepi jalan kat Kia kan, ataupun Cik Kia tu, ataupun malahan kita membuka satu lagi ruang kepada orang ramai, iaitu home cook. Home cook juga boleh mendaftar macam suri rumah yang nak berniaga boleh. Dia kena daftar dengan pihak SSM, bukan enterprise, tapi kat dalam rumah lah, niagaan tu dalam rumah kan. Dia boleh mendaftar, dan of course kita perlukan borang SSM dia lah kan. Dan dia dan boleh menghantar menu kepada kita untuk kita letak dalam aplikasi kita. Actually nak hantar menu tu semua by
by handset je, dan just upload gambar, kan? Dan terusnya boleh menjadi vendor untuk mai makan. Semuanya atas talian. Tak jumpa kami pun tak apa. Ni dapat berjumpa ni maknanya senang lah. Tapi sebenarnya kita akan sedaya mungkin tak perlu secara tradisional lah, semua atas talian melalui aplikasi. So ini adalah 4 main domain dalam mai makan, iaitu kita ada customer, kita ada rakan penghantar kita yang warna orange, dan kita ada vendor. Vendor ni restoran ataupun gerai ataupun home kitchen. So home kitchen ni, ini orang kata kita buat special lah kepada suri-suri rumah untuk niaga. Bukan je home kitchen, caterer pun boleh. Dan kita akan customize kita punya servis ni daripada untuk orang persorangan, untuk grup kecil, dan malahan untuk satu majlis yang agak besar. Malah kalau majlis besar, caterer lah. Kita akan matching dengan caterer. Tapi kalau macam minum petang lepas meeting, kita boleh berhubung dengan pihak restoran ataupun even home kitchen, asalkan boleh menyediakan perkhidmatan tersebut dengan baik. Dan pasal tu cara kita mengawal adalah melalui rating dan review di dalam sistem apps tu sendiri. So ini sebab kenapa pilih memakan. So basically kenapa zaman sekarang you kalau buat makan, you tak perlu buka restoran pun tak apa dah sekarang ni. Ada juga yang pihak buka restoran. Actually pihak kami yang akan buatkan marketing bagi pihak tuan-tuan. Tuan-tuan just masak je. Masak, buat packaging cantik, harga kena berpatutan, insya-Allah. Kita dah tak perlu dah pelayan. Pelayan dah tak perlu, restoran premis pun tak perlu besar-besar, tak perlu kursi meja cantik, kan, tak perlu cleaner, dah kita dah save dekat area situ. So insya-Allah akan ada repeated customer. Bila orang pakai, dia akan repeat balik. Dan sekarang ni trend untuk, saya bukan cakap sebelum PKP, trend pengguna food delivery ni popular di kalangan pelajar, di kalangan pekerja yang makanan tengah hari, dan yang nak cuba macam-macam. So memang luas, market dia cukup luas. So ini caralah untuk bagaimana kita nak buat order melalui apps mai makan. Kita pilih phone dulu, lepas tu masukkan address. Address tu actually dia dah tahu dah kita kat mana. Melainkan kita nak hantar untuk pihak ketiga, kita kena letak key in address kat mana. Selalunya address tu akan detect. Contoh tuan ada kat bangunan MPC, dia akan detect MPC. Ada kat MPC, dia akan terus letak kat MPC. Lepas tu dah pilih tempat, lepas tu dia automatic dia akan geolocate nearest restaurant near you untuk serve, kan. Tapi untuk kita akan datang, kalau you dekat kawasan perumahan, ada mana-mana suri rumah tangga yang ada letak list menu pun, kita akan detect lah, sebab yang akan buat kerjanya sistem, kan. Katakanlah tuan berada dalam satu apartmen tu, tengok dalam apartmen tu ada 2 orang 3 orang niaga kat situ, boleh detect juga. Tapi sekali penghantaran akan tetap digunakan penghantar oleh pihak kami lah, dan dengan charge yang agak minimum. Just duduk kat rumah. And betul boleh pilih menu yang kita rasa nak makan itu, dan terus masuk dalam cards. Dan payment selalu kita akan buat melalui credit card lah, ataupun wallet. Memang ada orang cakap suka pakai cash dan sebagainya, tapi kita sekarang ni kita nak galakkan pada pengguna, pada rakyat Malaysia, guna e-wallet. Actually kita selain daripada Tashenko, kita ada Boost, dan insyaAllah untuk mai makan ni kita boleh pakai Boost, kita boleh pakai
Touch and Go, kita boleh pakai apa lagi, QRP, Maybank, macam-macam jenis bayaran. Okay. So please transform your life daripada pegang cash kepada wallet, dan itu adalah lebih mudah. Dan just nak bagi tahu kepada tuan-tuan sekalian bahawa wallet ni, katakan saya ada RM100, saya nak share kepada isteri saya RM50 sebab dia ada di, katalah dia berada di Port Dickson, saya nak bagi dia RM50, just but kita transfer melalui aplikasi saja. Aplikasi Touch and Go, hantar pada aplikasi Touch and Go, RM50 boleh. So tak ada masalah. So cara sekarang begitu mudah. Tak perlu nak hantar duit, nak transfer. Saya transfer cash wallet saya, e-wallet saya kepada staff saya semalam, tak sampai 2 saat saja dah transfer dengan begitu mudah. Kan? Hanya perlu kita kena register je dulu dalam sistem wallet, kita punya IC dan sebagainya. It's very secure. Dan seterusnya, kami untuk mai makan, kita akan juga terlibat dengan e-bazar Ramadan, dan beberapa negeri ada memanggil pihak kami, walaupun apps kita baru nak lancar, sudah ada dapat permintaan alhamdulillah untuk kita bersama untuk mengadakan e-bazar Ramadan. Konsep dia sama, iaitu kita akan list menu of e-bazar dalam sistem kita berdasarkan negeri. Katakan satu Malaysia ni ada 1,000 kawasan e-bazar, dan satu e-bazar tu, contoh e-bazar di Kampung Baru, ada 30 gerai. 30 gerai nak bagi kami menu. Kata ada 30 gerai, satu gerai ada 10 menu, 10 menu dah akan masuk dalam sistem database kita. Cuba bayangkan kalau ada 10 menu dalam daripada satu pihak gerai, kali dengan 30 gerai, ada 300 menu. 300 menu akan masuk dalam sistem e-bazar Ramadan kita. Lepas tu, katakan kita ada satu Malaysia, satu Malaysia itu ada ada 100 daerah lah kita terlibat. So akan masuk 30,000 menu di dalam sistem mai makan, menu dia. So kita akan layan semua, insya-Allah. Sebab sistem tu yang akan bekerja untuk kita. So cara penghantaran boleh untuk e-bazar Ramadan ni, boleh pick up sendiri, order dulu, lepas tu pick up sendiri, atau order, tunggu kat rumah, kita hantar. Apabila hantar, ada charge penghantaran. Ada kawasan yang kita bagi free penghantaran. Macam mana ciri dia? Kawasan yang berdekatan. Contoh e-bazar tu radius dia 2 km daripada kawasan rumah. InsyaAllah mungkin kita akan bagi free. Perkhidmatan penghantaran. Bergantung sebab kita kena tengok dari segi demand yang akan berlaku. Sebab ini first time di bazar dilakukan sebab PKP ni, dan tidak mustahil walaupun akan datang kata dah COVID dah tak ada, e-bazar ni tetap menjadi salah satu pilihan di masa akan datang. Di mana orang duduk di rumah saja, lepas tu dia just select, okey nak makan ni dan dapat makanan. Kelebihan e-bazar ni tak payah turun lah. Kan? Tak payah nak cuci mata dekat bazar Ramadan kan. So itu kelebihan dia. So ini adalah kita punya campaign lah. So dari segi categories of merchant ataupun restoran, kita akan bersama dengan fast food, tak kira McDonald's ke, KFC ke, Nando's ke, Starbucks ke, kita akan bersama. Lepas tu family restaurant di kalangan restoran Melayu, restoran Mama, restoran Thailand, Indonesian, Western, apa saja ke, restoran Arab kan, kita akan bersama. Lepas tu yang nombor 3, food truck. Kita juga akan bersama dengan mana-mana food truck, walaupun sekarang ni dia tidak not available during MCO, food hawker not available during MCO, tapi mereka boleh berdaftar macam
home kitchen lah, home kitchen. Dan nombor 5 home kitchen. So itu adalah kenaan dengan My Makan. So My Makan ni kalau kita tahu dia adalah pengiklanan terhadap barangan kita. Dia iklan. Inilah benda yang you boleh beli, inilah makanan dia dan sebagainya. Itu ada pengiklanan. So pengiklanan daripada pihak pengeluar dan juga penghantaran daripada pihak kami. Itu saja. Dan of course lah you kena menyediakan barangan apabila dapat order lah. So order dia real time, kan? So order dia real time. Ini dia punya konsep dia. Bila berlaku tempahan akan berlaku kepada aplikasi My Makan. Aplikasi My Makan akan menghantar signal kepada pihak, katalah hantar kepada pihak restoran bernama ABC. So My Makan akan hantar signal kepada restoran ABC. Pihak customer order sebagai contoh nasi lemak rendang ayam. So pihak vendor dapat order tu dan dia akan menyediakan makanan tu dalam masa 30 minit yang kita bagi. Itu agak lama lah, kan? Dan masa yang sama, signal yang sama, tempahan tu akan dihantar pada pihak delivery partner kita. So delivery partner My Life ni, Myka ni akan pergi bergerak ke pihak restoran untuk mengambil. So pihak restoran tu akan dapat lihat juga pergerakan partner ni, orang pihak customer pelanggan ni juga dapat lihat pergerakan apa yang sedang berlaku. Apabila makanan ini telah diambil, dia dapat tengok dalam map bila akan sampai makanan tu kepada dia. So benda ni berlaku dalam real time. Kalau ada apa-apa berlaku, contoh makanan tu dibawa lari pun dapat dikenal pasti. Makanan tu tak disediakan oleh pihak vendor pun juga dapat dikenal pasti. So dari segi kerugian, insyaAllah tidak ada kerugian daripada pihak customer. Dan begitu tidak ada kerugian daripada pihak vendor. Kalau pihak vendor restoran tak sediakan makanan, tak dapatlah apa-apa bayaran. Kalau disediakan makanan, insyaAllah akan dapat bayaran. Dia ada sistem dia agak secure. Okay. So, saya pergi kepada next produk kita, iaitu My Express. Kita guna tema kita Express Your Time. So basically My Express actually is on demand everyday goods delivery. So ini untuk penghantaran apa saja barangan yang boleh yang kita nak beli, dan kita boleh menggunakan perkhidmatan penghantaran, sama ada kita nak menghantar ataupun kita nak orang hantar barang tu kat kita. So konsep utama yang kita nak beri kefahaman adalah kita ada 3 jenis perkhidmatan di sini. Satu, one way delivery. One way delivery maksudnya dihantar daripada point A kepada point B. Contoh, saya nak hantar makanan lah, atau makanan saya nak hantar satu parcel, satu bungkusan kepada adik saya. Saya berada di Shah Alam, nak hantar ke KL, hantar dari Shah Alam ke KL, satu perjalanan. So ada charge dia sendiri berdasarkan saiz dan juga jenis kenderaan yang dipakai. Kedua, multiple stop delivery. Multiple stop ni contoh sama ada perjalanan penghantaran tu boleh pergi daripada Shah Alam, lepas tu pergi ke KL, KL pergi ke Rawang, Rawang patah balik terus pergi ke Shah Alam pun boleh juga dibuat. Nak 5-6 kali berhenti pun boleh. So yang ni sesuai untuk para peniaga. Kerana para peniaga dia nak hantar barang, contoh nak hantar kek. Dia meniaga kek tapi dia nak hantar, minta satu dispatch hantar 7 biji kek pada 7 biji tempat yang berasingan. So dia boleh buat. Dan akhirnya dia bersama buat collection duit tu, dia nak duit tu datang balik kat dia.
oleh orang yang sama yang hantar benda tu. Tapi itu saja Kak, kalau sekarang ni kita dah tak perlu pakai cash, duit cash, duit buang nama transaksi tunai. Sebab ini transaksi dengan wallet saja, kan? Semua orang bayar melalui wallet, lebih mudah. Dan yang last kali kita ada perkhidmatan shop for you, maknanya then delivery. Maknanya katalah saya ni kat rumah, saya nak minta personal shopper beli untuk saya. Delivery partner My Life akan pergi ke contoh nak beli satu barang di Tesco, nak beli contoh roti Gardenia awal pagi, malas kita nak keluar, just buat satu tempahan pembelian roti di Gardenia. So bila keluar signal tempahan tu kepada pihak delivery partner, dispatch lah, kita cakap dispatch ni. So dia akan pergi ke Tesco, beli 10 biji roti Gardenia, kan? Dan masa yang sama, macam mana nak transaction? Dia tak ada contoh dia tak ada duit, boleh transfer duit melalui Tashengui wallet kepada pihak pemandu. Lepas transfer, minta dia belikan, lepas tu dia akan pulang balik, dia akan pulangkan roti tu dia akan hantar roti tu dekat kita. So itu cara yang mudah lah, kan, untuk kita tak payah nak keluar rumah. Ini sesuai PKD and shop for you. Sebenarnya benda ni dah jadi trend sekarang, tapi cara yang penting secure payment tu. So katakanlah kita dah transfer guna Tashengui wallet, tengok dia tak nak beli, dia lari. So apa akan terjadi? Pihak My Life akan membuat bayaran ganti rugi kepada pihak pengguna. Tak ada masalah. Masa yang sama, kita akan buat laporan polis lah terhadap dispatcher tersebut, kan? Kita akan buat penalti, dia akan ban dan sebagainya. Tengok pada kos lah, kan? Tapi kalau berlaku penipuan fraud ni, selalunya kita ambil tindakan tegas lah, kan? So apa jenis kenderaan yang kita pakai dalam perkhidmatan pengantaran ni? Kita ada motosikal, kita kereta, van, pickup, lori. So siapa-siapa ahli keluarga kita ke, sahabat andai kita ke yang berminat untuk menjadi delivery partner ataupun dispatcher ke, ataupun kita panggil sebagai runner ke, boleh join My Life untuk menjadi kita punya delivery partner. So untuk delivery partner, kita buka kepada seluruh warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas untuk menjadi delivery partner kita. Asalkan ada kenderaan yang berlesen dan juga yang hidup road tax lah, kan? Dan kita juga ada memberikan perkhidmatan penghantaran barangan secara berinsurans. Itu kena add on lah. Sekiranya kita nak ada add on untuk insurans, kena tambah lah kos untuk insurans. Kalau kita nak add on untuk personal assistant, kena add on lah. Kalau kita nak ada personal shopper, kena add on lah. So nanti kita akan tunjukkan dia punya selection menu tu pada pengguna lah akan datang. Sebab kita belum screenshot lagi, saya tak sempat screenshot lagi sebab benda tu baru nak finalize minggu depan. Kita akan lancarkan minggu depan. Kita tak sempat, kita nak screenshot semua menu-menu tersebut, add-on menu dan sebagainya. So benda ni secara konseptualnya sudah kita sediakan hanya untuk dilancarkan saja pada minggu hadapan, insyaAllah. So saya galakkan pada orang-orang yang tak bekerja, join My Life ataupun MyCar ni sebagai delivery partner. Dan kelebihan dia sudah tentu insyaAllah akan dapat menjana lebih banyak pendapatan lah.
kan, di seluruh pelosok Malaysia, tak kira berada di Gerik ke ataupun berada di mana ni, di Rantau Panjang ke, kita buka pekerjaan ni kepada orang ramai. Dan salah satu kelebihan MyKA ataupun MyLife ni, signal perkhidmatan kami boleh katakan terbuka serta Malaysia. Pasal tu kita agak cepat berkembang, kan, dan alhamdulillah MyKA, kita sendiri pun sudah mempunyai pejabat cawangan di setiap bandar utama. Di Seremban ada, di Johor Bahru ada, di Melaka belum kita buka, insyaAllah kita akan buka. Di Kota Baru kita ada, di Langkawi, di Pulau Pinang, Alustar, Kota Kinabalu dan juga di Kuching. So kat situ kita akan, masa sama juga kita akan concurrently operate MyLife dalam start pada minggu depan. So sebenarnya MyLife ni kita lancarkan, MyLife ni agak ad hoc jugalah sebab kita nak cepatkan benda ni. Kita tengah work on it lah, siang dan malam kita tengah bekerja ni pun. Semalam saya tidur pun tak tidur lagi ni, untuk buat presentation ni pun ada sangkut-sangkut kan, sebab kita work on this project quite begitu ni lah, intensif lah. Kita tengah sedang fokus benda ni. Dan itu sajalah insyaAllah yang saya ingin kongsikan. Dan ada video yang kita boleh share di sini, beberapa video. Bukan video lah, dia just teaser kan. Sekali ya. Dan ada beberapa lagi lah yang insyaAllah. Okey, terima kasih banyak Encik Dah. So banyak information sebenarnya. Dia ada yang banyak tanya sebenarnya soalan-soalan ni, dan saya dipahamkan juga iaitu staff staff akan masuk untuk juga bantu staff Encik Nawar. Dan terima kasih, saya rasa satu benda pembaruan yang baguslah. Tambah-tambah kita pun satu sudut ialah kenapa kita tidak buat sedangkan iaitu orang lain boleh buat. Maksudnya ialah mekanisme yang sama tapi kita tambah lebih baik. Dan saya suka juga sebenarnya ialah konsep yang dikongsikan tadilah kan. Jadi ada berbagai contohnya ialah e-bazaar dan sebagainya. Okey, jadi saya harap boleh kita boleh kejap saya cuba tutup skrin dan juga kita kongsikan untuk dua orang sekaligus. Dan harapan saya ialah sebenarnya kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan soalan, dan terima kasih pada yang sedang untuk memberi kita punya ni lah kan, jawapan pada kita, dan hopefully kita boleh berada dalam sesi seterusnya. Okey. So mungkin ada soalan-soalan, ada banyak soalan So kalau Amira tadi saya dipahamkan Amira dalam on air sekarang, dan mungkin boleh kongsikan dulu sikit sebanyak. Amira, onkan video dan juga ni. Sementara saya akan bacakan soalan-soalan So antara soalan-soalannya ialah banyak soalan ni sebenarnya. Daripada tadi saya baca banyak soalan. Tapi salah satu soalan-soalan yang biasa lah sebenarnya ditanya itu ada yang tanya juga untuk konsep e-bazaar contoh kan. Dia ni buat dekat rumah kan. Adakah dia boleh join juga untuk program yang dilakukan untuk e-bazaar? Itu salah satunya. Dan ada juga yang tanya juga kan, apakah beza produk-produk tadi antara MyShop, MyExpress kan. Lepas tu ada juga soalan daripada Siti Murni, bayar daripada customer diberi kepada vendor secara terus ke melalui. Jadi saya dapati ada lebih kepada banyak soalan teknikal kan. Jadi soalan-soalan teknikal ni kita nak berkongsi lah kan. Saya nak anda juga berkongsi. Yang lain juga apa-apa soalan yang sepatutnya yang kita jalankan. Sementara kita menunggu Amira untuk masuk dalam kita punya sesi ni.
Okey, kalau boleh on audio dan juga video saya akan onkan, dan saya tak boleh onkan untuk you kena daripada di sanalah, sebelah sana. Alright, silakan. Ramai cakap thank you my life kan. Tapi kebanyakan soalan-soalan ni saya dapati lebih kepada ialah soalan teknikal kan. Saya ni dah join macam mana kan? Dekat mana kan? Adakah sesuai untuk saya? Banyak soalan bentuk macam tu kan. Adakah sebenarnya saya boleh terus join walaupun saya ni berada di rumah sebagai usahawan biasa saja, maknanya saya tidak ada syarikat yang besar dan sebagainya. So jadi ini soalan-soalan common, jadi banyak soalan-soalan teknikal lah. Mungkin kita tidak dapat jawab sekarang semua sekaligus kerana satulah kesuntukan masa, nombor dua ialah soalan-soalan tu mungkin tidak dimasukkan dalam kategori tertentu. Tapi kebanyakan soalan-soalan contohnya macam Nazim, saya ambil salah satu soalan dan saya akan onkan dekat sini. Iaitu soalan tu iaitu mengatakanlah cara untuk registration rider macam mana pula? Kan tadi offer tadi lah, okey saudara mara boleh kan, saya dengan Cik Nawang sebut. Jadi kita secara tak langsung dalam tempoh PKP ni kan, kita juga boleh juga pada sama juga menjalankan perniagaan kan, secara langsung atau secara tak langsung dengan memberi servis. Jadi contohnya lah cara untuk registration rider untuk Mala SMS ni macam mana? Lala Move ke coverage area macam mana? So mungkin boleh kongsikan ataupun memberitahu semula kan. Jadi kebanyakan lah untuk jadi juga selain daripada vendor, tapi dia nak jadi juga dalam bentuk logistik. Okey, silakan Cik Noh. Okey, senang je. Siapa nak register lepas ni, sila hantar email dekat support@mylife.technology. support@mylife.technology. Itu saja, hantar email. Hantar email je? Hantar email dan juga nombor telefon. Dan juga nombor telefon. Untuk dihubungi semula lah. Kita akan WhatsApp terus lah. Kita akan WhatsApp terus. Dan terus yang kita perlu war-warkan sekarang ni, kita perlukan seramai mungkin rider-rider atau pengantar delivery partner ni. Lagi ramai, lagi cepat kita akan orang kata connected kan. So tak kira kat mana dia berada, kita akan masukkan. Tapi buat masa ni kelebihan Maika, kita punya My Life, kita ada driver kita dah ready di kalangan driver-driver Maika. So once kita activate je kita punya restoran atau merchant kita, mereka ni akan jadi penghantar lah juga selain daripada motosikal. So sekali kalau anda menjadi rider untuk My Life, anda akan dapat servis penghantaran pun dapat, servis penghantaran makanan pun dapat, penghantaran biasa pun boleh dapat. Katakan ada kereta, boleh dapatlah bawa box yang besar sikit. Boleh box yang besar, maknanya pendapatan pun lebih besar. So begitulah. So dia akan mendapat jobs yang pelbagai. Hanya nak buat ke tak nak buat. Kadang-kadang bila dah terlampau banyak job pula, dia akan memilih. Kan? Tak nak ambil job ni, nak ambil job tu, nak ambil job ni. Kan? Actually yang ni adalah satu orang kata gig ekonomi, kan? Cara kita nak mendapatkan pendapatan melalui platform-platform. Saya rasa sangat baiklah. Saya rasa sangat baiklah. Salah satunya macam disebut oleh Encik Nawang tadi iaitu gig ekonomi kan. Gig ekonomi tu maksudnya lah kita boleh mendapat juga iaitu pendapatan daripada macam-macam sumber, terutamanya dari segi aplikasi teknologi yang kita ada lah. Macam, dan saya rasa satu sudut ialah amat banggalah dengan usaha sama daripada Encik Nawang ni kan, untuk memberikan satu peluang juga sebenarnya, iaitu pendapatan pada yang lain, terutamanya dari segi untuk jadi rider. Macam Encik Nawang ada sebutkan, kita perlu ramai rider sebenarnya, ramai rider. Okey. Okey, lepas tu pada sama juga app MyCar dah download tapi app MyLife tak keluar. Ada available ke belum? Jadi itu 18 hari bulan. 18 hari bulan. 18 hari bulan, pada 18 hari bulan ni Ada yang tanya, boleh buat part time ke ni Cik Noah? Mestilah. Mestilah. Jawapan terus, mestilah. Mestilah. You bebas. Dalam orang kata gig ekonomi ni, anda tidak terikat. Dia perikatan kita kurangkan. Kan? Sebab you earn your money as orang kata dengan cara you sendirilah. Kan? As you like. Kata rasa duit tak cukup, ada kalau Cina kalau dia jadi kebanyakannya Chinese rider ni, saya suka dengan dia orang. Chinese driver ni,
Dia kata dia target satu hari tu 300.5. Dia tak balik rumah selagi tak dapat 300.5. Maknanya dia ada target je. Dia ada target, ada yang 400 macam tu. Kan? So pendapatan ekonomi ni sebenarnya sangat besar. Kadang-kadang ada yang dapat 8,000, 9,000. Pasal tu ada yang letak jawatan tu dekat dalam lapangan kerja biasa kan. Dia masuk bidang-bidang yang Okey, ada yang tanya kan mereka sangat excited tapi dia tanya juga macam di Sabah Sarawak macam mana? Ada ke? Boleh ke? Maika ni operasi dia paling besar kalau segi e-hailing. First kat KL, second di Kota Kinabalu. Baik. Kita punya ramai orang tahu Maika di Kota Kinabalu. Begitu juga di Keningau, Sandakan. Kan? Kita ada. Di Sarawak, Kuching, yes, ada. Jadi ada juga yang tanya soalan-soalan yang mungkin ni. Okey, itu produk siap digunakan, servis My Express, contohnya keropok atau budu macam mana? Boleh hantar. Kita tak ada masalah. You nak hantar macam mana? Dalam bentuk 10 botol budu. Nak dihantar. Boleh letak dalam kotak, bagi dekat rider kami, dia akan hantar. Kan? Itu pemilihan hantar tu ada multiple stop ataupun single stop. Terserah apa yang nak. Baik. Okey, ada yang tanya juga selain daripada mengambil bahagian sebagai iaitu yang memberikan servis, mereka kalau sebagai pembeli macam mana? Contohnya Lourdes tanya, groceries kalau dia nak beli banyak boleh tak? Contohnya 50 unit grocery. Dia kata saya nak beli sebanyak mungkin, contohnya 50. Itu satu soalan. Satu soalan lagi yang ditanya juga, ada minimum tak untuk produk nak dibeli? Okey, minimum kita letak RM5 kan, barangan RM5. Okey, kalau you nak minta upah, nak bagi upah lah ataupun shop for you kita panggil. Shop for you, service shop for you, kalau kita nak at least barangan tu biarlah RM5 dan ke atas. Kan? Katalah beli roti, jangan beli roti satu lah. Beli 3 buku terus lah. Kan? Dia akan melebihi RM5. So 50 unit pun okay, 50 unit barangan pun okey. Kan? Tapi RM50 unit barangan kecil, runcit, kita consider lah. Tapi kalau 50 unit television dia nak beli, kita kena guna lori. Kan? So kira dah lain lah. Ada logik dia dan kita akan terang. Bila download sistem tu dia akan nampak dia punya logik gitu. Okey, saya nampak Cik Fazwin di talian. Okey, sekarang kita ada Cik Nawar dengan kita dan Cik Fazwin daripada pemandu associate. Dan terima kasih Cik Nawar. Ada apa-apa kata terakhir Cik Nawar? Saya hanya nak minta supaya semua memberikan kesedaran bahawa gig ekonomi ini adalah satu benda yang perlu penglibatan pada semua pihak, dan apabila kita berinteraksi di dalam platform-platform ni, biarlah kita mempunyai etika. Ramai juga yang kadang-kadang tu orang kata buat penipuan, scamming, kan? Contoh naik kereta Maika tak nak bayar, lari, kan? Order GrabFood, Foodpanda ataupun akan datang mai makan, order lepas tu cancel suka-suka. Orang dah masak lalu dia pergi cancel. So kan, benda-benda macam ni memanglah kita boleh buat penalti tapi agak kurang cantik. So biar menggunakan platform-platform ni dengan beretika dan juga dengan cermat, kan? Ya, betul. Dia maksudnya satu sudut ialah tanggungjawab pengguna dan etika pengguna sendiri. Tak semestinya yang memberi servis tu juga, betul tak Cik Nawar? Ya, betul. Ya. Pengguna kena fahamlah bahawa mereka bukan berinteraksi dengan telefon tu saja, tapi di belakang telefon tu ada orang kan? Yang masak, yang dah buat preparation, yang motor dah pergi bergerak ambil, dia cancel. Kita tak nak lah benda tu. Okey, terima kasih Cik Nawar. Assalamualaikum dan salam hormat. Satu sesi yang informatif dan saya sangat berterima kasih. So jumpa lagi. Assalamualaikum akan datang dan salam sejahtera. Okey, sekarang ni kita dengan Cik Puan Fazwin. Cik Fazwin silakan. Cik Fazwin ni kira penutup kita lah. Heroin kita yang akan muncul untuk menggembirakan you. Dan paling penting juga sebenarnya saya nak minta sokongan.
Sokongan tu maksudnya ialah tolong lengkapkan borang survey pasal penting untuk kita untuk buat macam mana lebih baik. Lebih baik tu dari segi mungkin ialah apakah ilmu yang perlukan? Apakah sebenarnya peluang yang you perlukan? Ataupun mungkin you perlukan juga ialah sudut pandang berbeza kan? Ataupun you nak memberi sudut pandang berbeza. So sangat penting ya. Jadi pada masa sama juga saya akan hantarkan email untuk follow up untuk survey. Pada samanya kita ikuti dengan Cik Pazwan. Silakan Cik Pazwan. Okay, terima kasih Azrul. Boleh nampak ya skrin saya, QR code tu? Nampak dengan jelas. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin sekalian. Nama saya Engku Fazwin. Saya daripada Syarikat Pemandu Associate Sdn Bhd. Dan kami syarikat konsultan ya. Dan kami bekerjasama dengan pihak MPC. Kami sedang menjalankan kajian tentang penggunaan teknologi digital dalam kalangan SME melalui sesi-sesi seminar ini. Jadi saya macam Azrul katakan tadi, saya ingin menjemput hadirin sekalian untuk mengisi borang soal selidik ini mengenai penggunaan teknologi digital dalam perniagaan anda. Jadi tujuannya untuk kami memahami status semasa penggunaan teknologi digital sekarang ni dan macam mana kami boleh membantu, dan kami juga ingin melihat nilai-nilai apakah potensi ataupun kecenderungan digital SME semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh akses borang soal selidik ini dengan mengimbas kod QR ya di skrin sekarang menggunakan telefon pintar, dan kalau tak ada QR scanner boleh akses borang tersebut menggunakan link di bawah tu. Dan kalau tak dapat juga, Encik Azrul akan emailkan sebentar lagi link tersebut. Jadi kerjasama anda untuk meluangkan sedikit masa untuk mengisi borang ini amatlah dihargai. Dan jika ada dalam kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang ada turut serta dalam webinar semalam, ada yang minta supaya sektor-sektor selain daripada retail dan F&B juga dapat sertai soal selidik ini. Jadi kami telah menambah satu ruang, kami letak option sektor lain-lain ataupun others. Jadi boleh pilih option tersebut dan nyatakan sektor yang berkaitan dengan perniagaan anda. Okey. Jadi saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk sekali lagi mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana telah mengambil inisiatif ini untuk hadir untuk sejam setengah, hampir 2 jam ini untuk belajar tentang transformasi digital untuk perniagaan tuan-tuan dan puan-puan. Dan tuan-tuan dan puan-puan telah pun mendengar sesi pada hari ini oleh Cik Muhammad Noah daripada MICA yang berkaitan dengan penghantaran melalui platform digital ni. Jadi mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dapat dimanfaatkan untuk membantu operasi perniagaan tuan-tuan dan puan-puan. Lebih-lebih lagi dalam masa PKP ini yang telah pun dilanjutkan lagi untuk 2 minggu, dan saya percaya selepas PKP ni pun masih ramai pelanggan yang akan kekal menggunakan platform-platform digital ni kerana nak tak nak ia akan menjadi sebahagian daripada kehidupan normal kita, the new norms. Jadi saya beri sedikit masa untuk mungkin nak scan QR ataupun nak isi borang itu. Dan sekali lagi saya cakap terima kasih atas kesudian dan kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi borang soal selidik ini. Dan segala maklumat dan maklumat yang diberikan kami amat hargai, dan pada akhirnya kami akan menyediakan report untuk kegunaan MPC di masa hadapan. Jadi itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi dalam seminar yang akan datang insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak pada Cik Puan Fazwin dan yang ramai-ramai lagi yang tadi yang tengah info. Saya rasa dah selesai. Terima kasih banyak-banyak.